Aduh. Belum cakap lagi dah terus jawab. Macam mana? Okey, alhamdulillah seperti dijanjikan Datuk Awi telah berada bersama dengan saya di pentas utama ni untuk kita dalam sesi yang terakhir dalam bicara santai kita pada hari ini. Mungkin kita akan tanya beliau berkenaan dengan kecenderungan beliau dalam bidang muzik, latar belakang yang mungkin tahu nama Awi, bukan Ahwi ya. Tadi dengar Ahwi tu duduk belakang ya. Dia Awi atau bukan lebih kita kenali sebagai Husin. Betul ya? Husin Kampung Pisang. Husin Kampung Pisang yang memang digemari oleh ramai makcik-makcik tu. Tengok dia kata, tengok Kampung Pisang. Jadi ini yang kita nakkan. Jadi mudah-mudahan Assalamualaikum dan selamat datang sekali lagi Datuk Awi. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Bila datang kat sini? Semalam? Baik, saya sampai malam tadi. Malam tadi jam tepat pukul 12 malam saya sampai di apa tu nama resort tadi? Anjung Resort. Anjung Resort tadi. Resort. Itulah dia. Jadi datang di sini semata-mata kerana untuk majlis festival Haul. Sebenarnya saya dijemput oleh Pak Chu dan juga jiran di sebelah rumah saya untuk menghadiri majlis yang murni, yang mulia ini, dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih banyak-banyak. Di antara ramai-ramai saya terpilih untuk bersama-sama dengan orang-orang di Pulau Tok Manis. Tok Pulau Manis. Tok Pulau Manis. Tok Pulau Manis. Jadi syukur alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana menerima kunjungan saya bersama-sama dengan rakan-rakan saya yang lain. Terima kasih juga kepada Babalan. Terima kasih banyak-banyak kerana kesudian menemu ramah saya di atas pentas yang mulia ini. Terima kasih banyak-banyak. Okeylah, mungkin era tahun 80-an. Sebelum kita buka tentang era 80-an, 90-an. Era 80-an tak apa, jangan era Fazira. Kita sembunyikan nama tersebut. Baiklah. Gurau. Okey, kita bermula pada tahun di era tahun 80-an dan mungkin ramai yang di anak-anak kat sini bukan membesar pada lagu-lagu Awi seperti Taman Rasyidah Utama, Misteri Mimpi Syakila. Mungkin nak tahu siapa Awi sebenarnya. Teruskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ni sebenarnya saya cerita sejarah saya sikit lah. Sebelum kita mulakan perjalanan hidup saya ni dibesarkan di sebuah kampung di Datuk Keramat, Kuala Lumpur, dan diberanakkan pada tahun 68 dan dibesarkan di sebuah kampung di tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur. Dan selepas itu saya merangkak berjalan habis sekolah pada tahun 85, mula menumbuhkan kumpulan saya, itu kumpulan Wings, dan melangkah membuat album pada tahun 1987. 1987 album Wings yang pertama itu keluar, dan disitulah bermula dan menguratkan langkah seterusnya sampailah ke tahun ini 2019. Sudah menjangkau lebih 30 tahun. 31 tahun. Maknanya daripada tahun 85 saya mula main muzik sampai sekarang dah sudah 34 tahun. Jadi umur saya baru 34 tahun. Dia sorok umur asal dia. Jadi 34 tahun ni macam-macam pengalaman. Dan pengalaman yang menarik sekali bila kita mula-mula melangkahkan dalam studio itu ialah pada tahun tu saya baru menjangkau umur lebih kurang 17-18 tahun. Jadi kita pun tak tahu apa-apa ketika itu. Tiba-tiba nama melonjak naik dan kita sekejap terbuai dengan hiburan. Dan tapi alhamdulillah betul dalam kita dalam kelompok yang hiburan ini, saya masih lagi berdiri dan masih lagi menyanyi dan masih lagi berlakon sehingga hari ini atas sokongan penyokong-penyokong yang ada di depan saya ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan cuba lupa nak jawab soalannya, lagu Misteri Mimpi Syakila dan sebagainya. Okey, lagu-lagu album pertama saya dibuatkan pada tahun 1987 itu menceritakan tentang nama-nama tertentu. Tapi sebenarnya di sebalik nama-nama tertentu itu dia ada dua maksud yang berbeza. Satunya, kalau kita faham pada bacaan mata saja, maka itu adalah nama manusia. Tetapi apabila kita baca dalam perasaan hati, maka kita bercerita tentang ketuhanan. Di album pertama saya inilah dah menceritakan tentang perjalanan itu. Dan ketika itu juga saya masih lagi teraba-raba. Kita tahun tu baru 17-18 tahun yang keluar dalam dunia hiburan ini.
kita terleka, kita terlupa yang sebenarnya perjalanan penciptaan itu adalah tentang ketuhanan. Tapi bila kita patah balik pada tahun 88, saya dah mula mengenali lirik-lirik lagu yang dicipta, yang ditulis oleh orang-orang tertentu ini, kebanyakannya adalah menceritakan tentang ketuhanan. Dan di situ saya belajar sikit-sikit, oh rupanya ramai di antara penulis-penulis dan juga pencipta-pencipta, mereka ini terlalu sayangkan Tuhan, terlalu menghayati tentang ketuhanan ini. Jadi nak dilontarkan cara apa? Mereka bukan seorang pendakwah dan mereka juga bukan seorang dikatakan ustaz atau sebagainya. Mereka ini hanyalah seorang penulis tetapi menjiwai tentang ketuhanan. Jadi dilontarkan dalam bentuk tulisan. Maka tertulislah contoh seperti lagu Anugerah, lagu Dari Tuhan, lagu Kehidupan, Hukum Karma, lagu Opera Hidup, lagu Sayap Ilusi, lagu macam-macam lagu. Misteri Mimpi Syakila juga, kalau kita fahamkan, itu adalah sebuah lagu yang bukan tentang apa yang diceritakan. Lagu Misteri Mimpi Syakila, apakah Syakila itu nama benar-benar terjadi kepada Awi? Tidak, sebenarnya dalam tu kalau kita ujung lagu itu pun siapa Syakila, mana Syakila, ending dia aku pun tak tahu. Ya. Sudahnya siapa itu Syakila. Jadi misterinya di situ. Pengertiannya boleh diartikan macam-macam. Jadi dalam penulisan ini sebenarnya banyak trik dan banyak simbolik-simbolik yang digunakan. Khususnya nama-nama tertentu tu boleh dialihkan kepada nama-nama yang lain. Jadi penulisan ini sangat misteri. Daripada contoh-contoh macam lagu Sayap Ilusi yang baru-baru sekarang ini, itu pun orang ingatkan tentang bila dia dengar melodi dan kata-kata dia hanya seperti biasa saja. Tapi cuba mendalami, cuba halusi lirik Sayap Ilusi itu, anda akan pasti tahu apakah maksud sebenarnya. Nama sayap itu juga telah menceritakan tentang wings. Sebab wings itu bermaksud sayap ataupun kepak. Dan kemudian ditambah apa dengan ilusi, satu imajinasi yang berlaku. Bila manusia banyak berkarya menggunakan imajinasi. Pendapat Awi? Betul. Dia dia menceritakan tentang pemikiran seseorang ini adalah daripada ilusi. Pemikiran kita tak nampak. Dia menceritakan tentang benda yang kita tak nampak dan kita tak dapat rasakan kalau kita tidak menjuai benda tu. Jadi digambarkan dalam bentuk ilusi. Dia melakarkan sayap itu tadi hanyalah kerana kami kumpulan yang bersayap, kumpulan wings. Dan apakah penceritaan cerita itu tentang dia nak menceritakan tentang kasih sayangnya, tentang Tuhan. Biar aku dianggap gila, kan? Kerana apa? Kerana mencintai orang yang kita tak nampak, mencintai sesuatu benda yang kita tak nampak. Biar aku dianggap gila. Jadi ini penceritaan itu. Dalam bayangan, dalam ilusi dia tadi, dia nak menceritakan tentang kepada orang ramai yang dia mencintai orang yang tidak nampak. Ilusi. Orang yang sesuatu benda yang kita kasih tapi kita tak nampak. Seperti ayat kata dia, biar ku dipanggil gila, biar aku dianggap gila. Seperti kata dalam skrip bait-bait skrip tersebut, saya suka bait-bait skrip yang mengatakan bahawa semakin aku jauh, semakin jauh ku renung. Saya tak tahu ingat. Kena nyanyi baru boleh ingat. Okey, cuba nyanyi. Okay, saya kena tengok skrip. Dia bila ramai-ramai macam ni saya takut sebenarnya. Saya jadi malu dan takut. Aku renungi diri. Dia semakin jauh, aku renungi diri. Kejap lain problem pula. Lambat lain ni. Kejap ada boleh tengok. Okey, kejap ya. Saya pun cuba tengok. Zarif sambil situ tengok-tengok sebab tadi dia nyanyi lagu Datuk. Semakin jauh ku renungi diri, semakin dekat kekasih di hati. Mana semakin jauh kita merenung diri kita ni, semakin dekat bagus kekasih di hati. Siapa kekasih itu? Kalau kita renung diri kita, siapa kekasih itu? Jadi ini banyak simbolik di dalam cerita ni. Dia mentari, akulah sinarnya. Dia mentari, tapi kitalah sinarnya, dan dia lautan dan akulah airnya. Jadi ini berkait rapat sangat dengan apa pencarian kita selama hari ini. Yang mana yang mencarilah. Kalaulah ada selain daripadamu, biarlah aku hancur menjadi debu.
Maknanya kita tidak boleh menganggap ada kewujudan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah cerita-cerita yang dibawakan. Bila hadir cinta yang satu, tidak kepeduli sejuta seteru, biarlah sejuta orang datang sekalipun untuk mengatakan tidak, sebab dia hadirkan cinta yang satu tadi, cinta pada dia. Jadi menghukum aku dengan dusta, neraca dunia hakimnya. Mana hakim, dunia akan menghakimi segala-galanya. Kerana cinta biar aku dianggap gila, terbang dengan sayap lusi, bertutur dalam bahasa hati. Jadi inilah peranan-peranan yang kita bawakan sedikit untuk masyarakat, untuk penyokong-penyokong muzik yang sebenarnya orang ramai tidak tahu kerjaya kami ni sebenarnya nampak ialah itu pun selepas daripada beberapa tahun buat album baru kita faham yang kita ni punya peranan yang penting, yang sama penting dengan pendakwah-pendakwah lain. Cuma kita tidak berjubah, kita tidak bertasbih di tangan, kita tidak bersongkok 24 jam, tapi kita memainkan peranan kita kerana cintakan benda yang sama, cinta yang satu. Dengan pintu yang berbeza-beza. Kita akan sambung lagi dengan Saib Lucy ni, insya-Allah. Kita nak ramai kat sini nak tahu dengan suara Awi live, insya-Allah. Betul semua nak live tak? Ya, nak nyanyi malam ni. Dah tiba-tiba setengah. Okey, sama ada Awi akan main kita sendiri ataupun kita ada gitaris kita, insya-Allah akan naik di atas tu kita buat. Ada dua pilihan, sama ada main sendiri ataupun Datuk. Saya tak pandai main sangat, bolehlah bagi siapa-siapa nak datang main. main. Itu kita simpan dulu nanti, insya-Allah. Yang soalan saya yang kedua, baik. Okey, terus saya nak kena bagi tahu penglibatan Awi dikenali sebagai pada tahun ketika 87, ketika itu saya tingkatan 1. 87. Saya di tingkatan 1 dan ketika itu saya cukup suka dengar lagu-lagu macam ni. Lagu Taman Rasyidah Utama dan kita mengenali Awi ni adalah rakan baik kepada Amy Search. Siapa tak kenal Search dan Awi? Wings. Search Wing. Kat Funfair Pandamaran. Saya orang duduk depan. Kalau kalau Awi Datuk kenal saya. Saya tak adalah mana boleh kenal. Saya pernah beli tiket Datuk ketika itu. Cuma yang menjadi persoalan, tiba-tiba Datuk berubah menjadi seorang pelakon dalam cerita cinta. Jadi jiwang lah. Okey, ini semua rezeki Allah Ta'ala bagi ya. Kesenian yang ada dalam diri saya ni dibahagi-bahagikan. Nyanyi sedikit, lakon sedikit, masak sedikit, lipat kain sedikit, itu semua seni. Jadi apa yang diberikan kepada saya cuba lontarkan, saya cuba keluarkan apa yang termampu saya buat, memberi sedikit hiburan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Jadi saya gunakan sepenuhnya. Alhamdulillah, apabila saya melangkah kaki sebagai seorang pelakon, saya menang pelakon terbaik, saya menang pelakon popular, pelakon karismatik, jadi pelakon teater terbaik. Jadi banyak benda yang saya dapat. Jadi alhamdulillah, ini semua pinjaman yang saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi tak tahu macam mana nak balas balik. Itulah dia. Memang tidak boleh dibalas. Tidak dapat dia dibalas dah. Ayat rasanya. Pinjaman itu jarang digunakan oleh mereka yang kadang-kadang terlupa. Ya, sungguh. Ya. Tapi saya selalu ingatkan diri saya, ini hanya pinjaman. Baik suara, baik rupa, baik segala-gala benda yang ada di dunia ini hanya pinjaman semata-mata. Okey, tentang lagu kembali. Berkenaan dengan lagu, apa yang boleh membuatkan Datuk Awi sendiri bila dengar lagu tu sampai sekarang menusuk jiwa Datuk Awi punya lagu? Dalam album pada tahun 87 dulu sampai baru. Ke sekarang ni sebenarnya ada banyak lagu yang saya sangat suka. Tetapi yang terkini yang saya suka, yang betul-betul menyentuh naluri saya adalah Sayap Ilusi. Ya. Daripada sebab kata-kata baik dalam kata-kata seni kata ini sangat menyentuh dan sangat tersentuh hati. Dan kebetulan pula lagu ini ciptaan saya. Jadi saya kena poyo lah sikit. Ini semua poyo. Siapa lagi nak puji kalau tak saya sendiri lagu saya? Ini semua poyo. Jadi itulah lagu ini, kalau saya rasa
Lagu ni sebenarnya dah dibuat pada tahun 2000. Tahun 2001 album ni keluar. Lagu ni popular selepas 3 tahun baru lagu ni popular dimainkan di konsert, di klub, di mana-mana, dan orang baru suka dengar. Pasal dulu lagu ni disorok. Tak tahu kenapa. Sebab mungkin pasal dulu ketika rambut panjang itu membuatkan. Bukan, tak isu rambut ni isu yang lama. Dah lama. Yang baru ni sebab sekarang radio dia hanya mainkan lagu yang diorang suka. Jadi lagu ini dia bukan radio friendly katanya. Sebab lagu ni lagu relax sangat kan. Sekarang radio dia kena ada tempo yang laju sikit. Jadi tak apalah, alhamdulillah sekarang pun orang suka. Jadi rezeki saya untuk menjadi siulan anak-anak muda walaupun bukan di zaman Awi, Datuk Awi ketika itu. Itulah alhamdulillah. Saya rata budak-budak anak-anak kenal Awi, syukur. Bukan senang untuk membina nama hingga 34 tahun dan masih dikenali oleh budak-budak kadang-kadang umur 2-3 tahun. Saya syukur sangat-sangat. Ini semua kuasa Allah. Kita hanya merancang, Allah menentukan. Tapi ada juga lagu-lagu yang berkenaan dengan ketuhanan, lagu rancak seperti Permainan Duniawi. Betul. Itu salah satunya, dan ada lain-lain lagi yang kita boleh ceritakan dalam lagu-lagu Wings. Sebenarnya banyak lagu-lagu yang berunsur ketuhanan yang saya tak boleh nak ceritakan kat sini. Lagu blues ada, lagu rock ada, lagu moderate ada, macam-macam. Jadi kalau siapa-siapa yang masih ada lagi menyimpan CD ataupun kaset kumpulan Wings, buka balik, baca, tengok akan cerita-ceritanya. Kami sangat kurang lagu-lagu cinta, sangat kurang lagu-lagu cinta khusus kepada wanita lah. Tapi bukanlah bercinta dengan lelaki, tak. Tidak. Dia lebih kepada alam, lebih kepada masalah masyarakat, lebih kepada masalah negara, lebih masalah bercinta dengan yang satu. Bagus. Okey, kembali kepada perfilman. Bagaimana, apa filem terbaru yang awal-awal ketika Datuk Awi mula masuk dalam kancah perfilman? Saya mula-mula album saya filem apa nama tu? Pemburu Bayang pada tahun 1992 kalau tak silap saya. Dengan Ella, Ella. Itulah filem pertama saya yang berlakon macam kayu. Saya sendiri tengok sampai sekarang saya malu. Lepas tu rambut panjang kan? Rambut panjang muka sampai jambu. ke pinggang. Muka jambu. Jadi saya sendiri pun tengok, ya Allah, macam ini tengok yang malu tengok. Tapi itulah dia, setiap manusia akan melalui proses ini, proses yang sama. Jadi saya punya proses ni proses yang ditonton oleh orang ramai. Jadi malunya lebih sikit lah. Okey, terus selepas habis cerita Pemburu Bayang, apakah filem selepas itu? Selepas Pemburu Bayang, produser filem menjanjikan sesuatu pada saya. Dia kata, Awi, kalau filem ni berjaya dapat box office, dia akan buat satu filem, dan saya terus dengan dia lagi. Dan filem tu diberi nama Sembilu. Sembilu ni berdasarkan kisah benar, kisah percintaan malang saya. Difilmkan dan diberi nama filem Sembilu. Filem Sembilu 1, Sembilu 2. Jadi filem ni telah pecah rekod waktu tu, ketika tu di tanah air ni. Filem ni, 2 filem menjangkau lebih kurang kutipan 12 juta. Waktu itu pada tahun 93. Bayangkan 93 punya 12 juta tu kira macam masih lagi pakai KT ataupun Odeon, Coliseum, Sekarang ni semua dah tukar TGV Golden, dan GSC. So masih lagi menggunakan filem yang tengah syuting. Bila action dia bunyi time tu sangat mengerikan waktu tu nak berlakon depan kamera tu. Tapi alhamdulillah, lepas daripada filem tu meletup dan sampailah ke filem Hantu Kak Limah yang terkini, collection dia 43 juta. Jadi ini semua kerana anda yang masih menyokong industri, yang menyokong rakan-rakan saya, yang menyokong saya juga. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. InsyaAllah kami akan cuba berikan yang terbaik dari yang terbaik untuk semua. Tapi poyo. Ini semua poyo. Okey, tapi apa yang dapat kita lihat, Datuk Awi bermula dengan begitu ganas, rambut panjang, kemudian simpai janggut, kemudian jatuh-jatuh rambut, muka ganas. Pada satu ketika macam
tengok saya selalu ni. Mesti Saya hari-hari. peminat setia. Tak mau cakap. Pernah main gym, badan sado, cerita Iskandar, melompat. Itu memang buat Semua saya buat sendiri. Tapi tak saya meletup memang cerita. saya memang suka stunt. Kebanyakan dalam filem aksi saya yang koreograf dan saya buat lakonan stunt saya sendiri. So alhamdulillah semua aksi laksa dalam filem yang saya berlakon, saya sendiri yang koreograf, saya sendiri fight, saya sendiri buat. Dan saya pernah menjadi pengarah aksi untuk satu movie filem Iskandar. Ya. Yang itu saya jadi pengarah aksi. Tapi Datuk perasan tak, kalau kita lihat komentar daripada pengkritik atau netizen zaman sekarang kita menyebut, setiap kali bila Datuk berlakon dalam watak jahat, filem tu tak meletup. Betul? Sebab Walaupun muka Datuk pada dasarnya adalah ganas. tapi Bila Datuk watak cinta dan lawak, cerita tu box office. saya pernah melakukan satu watak jahat lah, tapi taklah berapa jahat sangat kot. Dalam cerita Maria Marena. Ya. Bila sampai saya dapat feedback daripada budak-budak kecil, tak minat Bawi. Dulu baik, sekarang jahat. Dia kata. Lepas tu saya tak nak berlakon jahat lagi dah. Itu dah sekali. Itu pun saya rasa tak berapa jahat sangat lah. Kerana mungkin misai saya tebal macam ular sawa tu kan. Lepas dan ada saya dapat komen, anak-anak kecil ni semua tak suka. Saya kena dengar yang kecil-kecil ni bercakap. Sebab yang kecil-kecil ni generasi yang akan membawa kepada akan datang. Jadi bila dia tak suka, peringkat awal sampai mati dia tak suka. Jadi saya kena kontrol biar yang kecil-kecil ni suka. Jadi itu sebab Datuk lebih dikenali dengan filem-filem bara, Maria Mariana, Filem cinta, filem komedi, dan sekarang filem komedi. Dan sekarang faktorlah takkan nak melakukan cinta-cinta lagi. Jadi kita tengok kena balik dengan selipar kalau buat cinta-cinta. Tapi mana tahu, mungkin. Ya mungkin kalau di Hollywood benda-benda ni seperti biasa. Filem cinta sekarang kalau kita tonton filem yang dilakonkan oleh orang muda-muda saja. Orang tua tak tahu cinta ke? Jadi kita akan saya akan cuba buat filem duda dan janda. Dia bukan filem Uda dan Dara. Filem duda dan janda. Manalah tahu. Tapi tadi Datuk ada cerita berkenaan dengan teater. Teater apa yang Datuk berlakon sehingga dapat menjadi teater? Saya dah berlakon beberapa teater, komedi teater, serious teater. Saya menang dalam teater Cuci the Musical, saya menang Best Actor di situ. Dan kemudian saya menang lagi satu, Lat the Musical, teater Lat the Musical pun menang Best Actor juga. Dan lepas tu saya berlakon cerita Tahta Tiga Ratu, epic movie, epic theater. Dan banyak yang lain, banyak lagi. Bersama dengan Han Isaac, AC Mizal dan bersama juga Hans Aflin, dengan tadi apa Era Fazira. Era Tapi datang kembali. Tapi datang kembali kan dia berlakon dengan Datuk sebagai profesional bekerja tu. Secara profesionalnya kami sebenarnya dah sekarang menjadi seorang rakan yang baik. Ya, alhamdulillah. Selepas daripada menjadi partner yang baik, so kita jadi rakan yang baik. Jadi alhamdulillah. Dunia ni terlalu kecil untuk kita bermusuhan. Jawapannya adalah tauhid mengajar kita tentang kehidupan. Betul, lebih kurang betul. Ya, betul. Tauhid juga membawa kepada kita erti kegagalan dan juga kejayaan. Betul. Jadi terima seadanya. Karena kalau kita macam proses saya ni, proses yang dibaca oleh orang ramai. Ya. Lepas saya renung balik, sampai sudah tak ada jawapannya selagi ego tinggi di dada. Ya. Di pada saya rasa saya perlu menolak satu ego yang besar ni, macam ibarat batu besar di kepala ni kena buang. Macam mana cara nak buang? Ya. Agak susah juga. Kerana lelaki tinggi ego dia. Apatah lagi perempuan pun ada ego kan. Lelaki mesti lagi tinggi ego dia. Tapi bila saya fikir, kerana saya selalu berdepan di atas pentas yang sama, di dalam set yang sama, saya rasa tak ke mana ni, lebih baiklah saya bertegur sapa dan menjadikan dia, ambil dia menjadi sebagai sahabat saya. Dah kahwin pun tak dapat, sahabat je lah. Apalah. Lebih kurang gitulah. Masih lagi bersama lah. Ya, masih lagi, insyaAllah. InsyaAllah. Sambil tu minta adik Salib Pen kalau boleh datang sini, kita nak ada kursi untuk kita nak tengok mungkin lagu Saib Elusi untuk dinyanyikan secara live, unplug. Kena nyanyi? Permintaan, dia kata, Babah kalau boleh datang Datuk Awi tu tolonglah nyanyi. Boleh ke nyanyi? Tak boleh. Boleh ke? Izinkan. Janji. Alif lam lam ha. Ini macam kanak-kanak dia tak 80-an. Okey.
Okey, Datuk standby lah ya, insya-Allah. Tapi itulah saya minta izin untuk menyanyi ini. Terima kasih banyak kerana menjemput saya di sini, dan terima kasih banyak-banyak kerana kesudian mendengar nyanyian yang tak di-plan, langsung tak ada plan. Kalau plan tentu-tentu saya buat CD, saya datang. Boleh saya mulakan Semakin jauh ku renungi diri, semakin dekat, oh yeah, kekasih di hati. Dia mentari, akulah sinarnya. Dia lautan, oh yeah, akulah airnya. Kalaulah ada selain darimu, biar ku hancur dan menjadi debu. Bila hadir cinta yang satu, tidak ku peduli sejuta seteru. Menghukum aku dengan dusta, neraca dunia akhirnya. Karena cinta, biar aku dianggap gila. Terbang dengan sayap ilusi, bertutur dalam bahasa hati. Bila hadir cinta yang satu, tidak ku peduli sejuta seteru. Hati dengan dusta, neraca dunia akhirnya. Bila hadir cinta yang satu, jangan ditanya siapa dia, oh tanya dia siapa kita, dan pulang kemana akhirnya. Karena cinta, biar aku dianggap gila. Terbang dengan saya
Terima kasih. Bergemang bulu roma saya. Live in Terima person. kasih. Terima kasih. Okey, tengah buat lagi duduk sini lagi. Mungkin ada 1-2 lagu lagi insya-Allah. Itu syarat. Syarat. Baik Datuk, saya secara jujur saya cakap walaupun saya bekerja di tangan kanan kiri saya tapi saya terasa bulu tengkuk saya juga naik. Alhamdulillah. Ini memang. Okey Datuk, mungkin apa lagi berkenaan dengan pertanyaan yang penting. Mungkin ramai nak tahu, mungkin Datuk mungkin tentang festival haul ini, tentang festival yang membawakan kita kembali seperti mana kita di zaman kalau kita lihat P.Ramlee, kita akan buat tribute P.Ramlee. Kerana P.Ramlee adalah pembuka jalan kesenian kita sehingga nama Malaysia dikenali di Hong Kong satu ketika dahulu. Kerana lagu filem-filem Madu Tiga, Tiga Abdul. Saya suka perkataan tiga, saya tak tahu kenapa. Jadi, Hai senangnya dalam hati. Jadi banyak lagu filem-filem tersebut telah mencetuskan lebih-lebih lagi fenomena filem Hang Tuah. Jadi sehingga zaman sekarang orang yang penggiat seni akan sentiasa berkata tribute P.Ramlee dan mengenangkan jasa-jasa P.Ramlee. Bukan saja pada kesenian, begitu juga lah kepada sastra, begitu juga lah pada guru besar, begitu juga kepada cikgu dan begitu juga lah kepada kita sebagai orang Islam yang mengenangkan kembali mereka yang terberjuang menaikkan nama agama. Komen sedikit kepada Datuk tentang festival haul ini insya-Allah. Saya pertama sekali itulah dia. Apabila terpanggil untuk ke sini ni saya rasa saya bukan orang insan yang sepatutnya duduk di atas pentas ini untuk menceritakan tentang festival haul ini. Saya ni satu insan yang hina, yang tiada apa-apa. Ilmu pun setakat cetek-cetek begitu saja. Tetapi apabila terpanggil untuk bersama-sama meraihkan festival ini, festival memperingati kepada tokoh-tokoh yang memperjuangkan Islam. Allahu Akbar. Ulah-ulah. Tak apa. InsyaAllah, okey tu. Rezeki. Tu dia. Mari sini atas, saya makan. Okey. Tak apa, pegang. Okey. Dah selesai. Okey. Tak apa, okey tu. Dia pun nak dengar apa yang saya cakap ni. Dia nak dengar apa yang saya goreng ni. Baik, bagi tenang, duduk. Okey, kita minta duduk ya. Tak ada apa-apa. Dia dah kat dalam tu. Okey. Jadi itulah dia. Bila sesuatu benda yang perlu kita ingat dan perlu angkat, kita harus, daripada saya itu wajib untuk kita mengangkat sesuatu benda yang kita tahu satu ketika dulu mereka ini adalah pejuang-pejuang Islam yang menegakkan syiar Islam, yang mengembangkan agama di tanah air kita, di kawasan kita, di negeri ataupun di daerah kita. Jadi saya bersyukur kerana dapat bersama-sama meraihkan bersama-sama dengan penduduk di kawasan ini untuk memperingati bersama-sama, walaupun saya bukan orang yang sepatutnya dan bukan ahli penduduk kampung ini, tapi terima kasih banyak-banyak di atas undangan ini ya Bapa. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada semua yang memberi laluan, memberi peluang kepada saya untuk saya ekspreskan apa yang ada tersimpan di dalam hati saya untuk memperingati majlis ini sebagai satu majlis yang akan saya ingati sampai bila-bila, kerana daripada susuk saya ini bukan seorang ilmuwan agama tapi dipanggil untuk bersama-sama. Jadi saya sangat-sangat bersyukur. Alhamdulillah, kerana ini mungkin jalan Allah buka untuk saya bersama-sama dengan anda untuk menginsafi, untuk memperingati, untuk mengangkat sesuatu benda yang pasti. Ya. Dan seterusnya bagaimana yang tergerak rasa untuk adil tu? Antara banyak tu kadang-kadang tak semua. Setiap berlaku mesti ada asbab. Al-Quran diturunkan dia panggil asbabun nuzul.
Setiap berlaku mesti ada sebab. Kenapa kita bersama, kenapa kahwin, kadang-kadang terjumpa dekat bus stop. Semua berlaku sebab. Jadi sebab apa boleh nak rasa nak hadir? Saya waktu ketika saya tengah sakit di rumah, Ya. saya pergi ke surau dan saya berjumpa dengan jiran saya yang tak pernah saya jumpa selama sebelum ini. Dan sampai satu masa tu tiba-tiba berjumpa di depan rumah dia saudara Haji Musli. Kalau semua nak tahu Abang Long Muzli ya. Abang Long Jadi beliau menegur siapa saya, menegur kata gini dan berbual sampai satu hari itu Pak Chu datang. Pak Chu datang menziarah saya di rumah dan bertanya kabar sekian-sekian. Bila dah lama tu saya rasa sangat ada dia punya keakraban, kelembutan, bercakap, menerima orang-orang yang seperti saya ni bersama dalam kelompok ataupun keluarga mereka kan, dan bercerita tentang ketuhanan, bercerita tentang agama dan sebagainya. Saya rasa macam tertarik hati dan saya rasa wah, mereka tidak memandang hina kepada seorang yang bernama Mak Rock ni, malah mereka menganggap menjadi nak bersahabat, nak berkawan dengan saya. Saya rasa macam inilah sebenarnya yang kita perlukan, kasih sayang, pupukkan kasih sayang, silaturahim yang baik untuk menarik minat orang-orang luar sana untuk bersama dengan kita, bukan menghukum. Iya. Jauhkanlah daripada mengambil kerja Allah. Hukum itu, hukum ini, hukum itu. Jadi dekatkan, pendekatan ini sangat mulia. Saya rasa ini harus diteruskan, harus memupukkan kasih sayang untuk menjemput lebih ramai lagi untuk bersama-sama dengan kita ni, insya-Allah. Ya. Jadi itu sebab bila dipanggil sekali saya terus tengok log date saya. Oh, okey, kebetulan hari itu 18 dan 19 saya kosong. Tapi kebetulan 18 malam saya ada kerja pula. Jadi 19 saya minta. Jadi ditukarkan kepada 19 hari bulan di 20. Suatu besok, jadi hari ini 19. Dan saya kata tak apa, InsyaAllah saya cuba saya upaya saya untuk hadirkan diri untuk bersama-sama meraihkan dan mengangkat sesuatu benda yang pasti. Itulah dia. Terima kasih Pak Chu, terima kasih juga kepada Bang Long Musli, terima kasih kepada tuan moderator kita Baba Lan. Terima kasih kepada yang datang sini kerana menerima seadanya diri saya di atas pentas ini. Terima kasih banyak-banyak. Islam untuk semua. Allah menyayangi pada kesemuanya. Tidak mungkin perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, bukan ditujukan kepada satu makhluk saja, tetapi kepada semua ciptaannya. Itu yang dibawa, dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat nama dia dicemuh ketika di bumi Taif, tetapi tetap mendoakan kebaikan kepada bumi Taif. Begitu juga dengan Yahudi buta yang telah mengutuk Nabi secara in person, tetapi Nabi tetap memberikan makanan kepada bumi Taif. Erti kasih sayang pada kacamata Datuk. Kasih sayang, pengertian kasih sayang ini sangat sebenarnya murni sangat. Kasih sayang ini. Kalau ketika kita lihat akan Rasulullah SAW, dia boleh berkasih sayang walaupun orang itu dah mengutuk, menghina, baling dan sebagainya, dia tetap memaafkan dan tetap memberikan kasih sayang kepada mereka. Apatah lagi kita ni sebenarnya, kita nak kena contoh kita di mana? Contoh kita di situ. Jadi sangat murni dalam macam mana saya nak cakap kasih sayang ni. Saya sendiri mewujudkan 3 perkara yang saya lakukan dalam hidup saya, iaitu silaturahim, ekonomi dan kebajikan. Silaturahim inilah pupuknya kasih sayang di antara kita. Kita jangan sekali-kali mendabik dada, menjatuhkan seseorang, mengaibkan seseorang, menghina seseorang, mengajak gaduh sana sini apa semua. Benda ni berlaku secara mungkin macam bergaduhan. Okey, saya mengalami hidup saya yang kalau dulu orang baca paper asal gaduh je, artis ni dia sebut ni si Poyo ni, si Poyo ni. Jadi saya melalui proses-proses ini. Dan apabila saya menyedari perkara sebenarnya kasih sayang itu sangat penting, jadi saya pupukkan 3 perkara ni. Apabila saya rujuk kepada satu ustaz di Yala, dia kata bagus, ini perjalanan Rasulullah yang kamu bawa. Dia kata 3 perkara yang diminta itu silaturahim, ekonomi dan kebajikan. Jadi bila kita berkasih sayang kepada orang, maka ekonomi kita pun akan, insya-Allah kita tidak akan putus kerana orang mengasihani kita.
Apabila kita susah, contohnya tak dapat nak beli lampin ke, tak dapat nak beli susu anak ke, kerana kita dikasihi oleh seseorang ataupun orang ramai, maka insya-Allah orang akan menghulurkan bantuan kerana kita tidak dibenci. Dan bila kita tidak dibenci, kita ada rezeki, kita dapat berjumpa dengan orang tua, orang ni tolong menyampaikan sedikit projek tu projek ni, kerana kita dikasihi. Apabila kita dah mempunyai wang yang cukup apa semua, kita pun secara tidak segan silu untuk berkebajikan. Jadi ini 3 perkara yang saya pupukkan dalam diri saya. Alhamdulillah sampai ke hari ini saya rasa sangat penting kena pada anda semua untuk pupukkan kasih sayang kita. Jangan ada hasad dengki, jangan ada iri hati, jangan ada fitnah di antara kita semua. InsyaAllah kita akan selamat. Saya rasa begitulah. Ya, tepat sekali. Itu yang diperjuangkan oleh agama, seperti ekonomi dan kebajikan, memberikan makan kepada orang yang susah, memberikan makan kepada mereka yang memerlukan. Itu yang dibawa. Dan cukup tepat apa yang Datuk bawa sebenarnya. Mungkin itu salah satu. Mungkin ada Datuk ada dulu, saya tak tahu sama artis mana, sama Datuk pernah menang juara azan atau juara musabaqah. Datuk ke? Kalau bukan ada ya? Saya masa sekolah nombor 3 je, bukan menang. Tapi nombor 3 tu masih top 3 tu. Juara apa? Kampung je lah. Kori. Kori, beri tepukan kepada Datuk Awi. Dululah, sekarang ni dah jadi kari. Kari ayam ke kari dal pun tak tahu. Tapi jawapan tu dah cukup membawakan kita rasa rendah diri. Apa dia? Bukan siapalah saya, apa ni. Itu sebenarnya yang saya suka dengar sebenarnya, dan rasa itu yang manusia perlu ada dalam diri. Tepukan sekali lagi pada Datuk Awi. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sebenarnya diajar oleh bapa saya dengan pakcik-pakcik dan juga mak saya. Dia kata, Awi, kau tak selamanya menongkak langit. Kau kena ingat asal-usul kau, di mana kau dijadikan, di mana kau dilahirkan. Kau popular macam mana sekalipun, selalu tengok ke belakang. Selalu ingat apa yang sebelum ni. Jadi saya sebenarnya melalui proses yang sangat teruk dalam hidup saya. Kalau cerita P.Ramlee duduk di bawah kolong tu berlaku dalam hidup saya. Selama beberapa bulan saya duduk di bawah kolong kerana tak ada duit. Saya terbabit dengan dadah kerana kehidupan kosong saya yang tak ada apa-apa. Lepas habis sekolah, saya bekerja, angkat speaker, saya pasang kabel, patching kabel dan sebagainya, buat kerja-kerja sambilan. Sambil tu saya nak berhibur. Dunia saya penuh dengan hiburan. Jadi bergelumang dengan segala benda. Tapi satu je saya bersyukur kerana saya mempunyai mak bapak yang sangat tegas. Especially bapak saya lah. Bapak saya ni, dia senyum kat sana, saya dah rasa takut kat sini. Bukan dia marah, dia senyum, saya dah takut kat sini. Jadi saya hanya berani di belakang dia. Dan nak jadikan cerita, saya terbabit dengan benda-benda yang tidak elok ni, gejala-gejala sosial yang bukan-bukan, dadah dan sebagainya. Saya melalui proses tu. Tapi bila saya renung balik, saya kembali merenung muka bapak dan mak saya cakap, ya Allah, kembalikan aku, elokkanlah jalan aku balik. Dah teruk sangat ni. Tapi itulah dia, saya bersyukur kerana mempunyai bapak yang tegas. Dan dialah idola saya sampai ke hari ini. Apabila dia pergi, saya agak rasa kehilangan satu kekuatan. Dan saya jatuh murung beberapa bulan kerana kehilangan bapa. Dan daripada situ saya belajar untuk mengangkat balik diri saya ni. Kenapa kau nak menjatuhkan diri kau bergelumang dengan benda-benda bukan-bukan ni? Cukuplah kan. Dan sampailah pada satu hari saya pun pergi keluar sini, belajar sana sikit. Dan Allah memberi saya satu mimpi. Mimpi saya ni berjumpa dengan Rasulullah. Allah. Jadi itu yang saya balik, saya bangun, saya menangis macam budak-budak. Saya cakap call isteri saya. Waktu tu saya dah inilah isteri baru ni. Dan saya tak tahu kenapa saya menangis. Saya kata, kenapa ya Allah, aku ni sangat hina, sangat tidak elok perangai aku, tingkah laku aku sangat buruk. Aku tak tahu apa-apa, tapi kenapa aku didatangi insan yang sangat indah ni, yang sangat mulia ni. Dan saya menangis macam budak-budak. Dan selepas daripada itu, isteri saya cakap, tenanglah. Dia kata, sabar. Lepas tu saya pun, okey, saya sambung, saya sedekah Fatihah dan saya tidur balik.
saya masih lagi tercari-cari apa sebenarnya ni, apa sebenarnya, kenapa aku didatangi benda-benda macam ni. Dan selepas daripada itu saya susurkan kerja-kerja saya kepada benda-benda yang lebih positif lah. Dan Alhamdulillah saya dijemput dalam satu drama menjadi pengetua di sekolah pondok di Golok. Di situlah Cerita Thailand. Cerita Malaysia tapi syuting di Thailand. Saya jadi pengetua di sekolah tu dan mulalah cuba berserban lah. Kita ikut rentak kan. Dan membuatkan gerakan itu lebih positif dan positif. Saya tak langsung selepas daripada itu terus saya pergi ke umrah. Dan sampai ke umrah saya minta. Orang selalu cakap pergi ke sana minta apa kau nak minta. Saya minta. Cakap saya minta untuk cium Hajarul Aswad. Orang beratus ribu ada kat dalam tu. Ya. Saya dimudahkan pergi untuk mendapat ciuman itu kan. Jadi saya cakap, ya Allah, aku ni tinggalkan 3 sembahyang puluhan tahun, tinggalkan segala-galanya, tapi kau bagi aku apa yang aku minta. Saya jadi malu teramat sangat. Jadi saya rasa Allah, jadi itulah dia permintaannya, hanya kita perlu bersujud kepada dia dan buangkan segala-gala apa benda ego yang kita ada, buangkan segala apa pelajaran-pelajaran yang kadang-kadang kita belajar sampai kita tak payah solat kata benda ni, hanya ingat pada dia. Ya, kalau kita tidak bersujud maka kita tidak menunjukkan sifat abdi kita kepada sesuatu, kepada yang esa. Jadi bersujudlah. Itu jelas saya boleh cakap. Itu jelas jalan patah balik pada saya, yang bila saya tertampar muka saya sendiri, bila saya minta dapat, tapi bila dia minta saya tak buat. Jadi itulah malu besar pada saya. Jadi Alhamdulillah, saya rasa saya berdoa semoga anda semua dapat mendoakan juga supaya perjalanan ini bukan terhenti di sini. Ya. Dia akan terus sampai ke jannah, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Baik, Datuk. Itu sebab kepentingan haul, ataupun lebih satu ketika dahulu perkataan haul ni hanya dikenali sebagai majlis marhaban, selawat kan? Tetapi sekarang ni kita dah nampak melihat haul ini adalah mengingati dan berterima kasih kita kepada mereka yang telah membawa Islam seperti saya sebutkan tadi. Pandangan Datuk tentang festival haul pada hari ini, pagi saja kita ada pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Ada pertandingan marhaban, maafkan saya, pertandingan azan. Kemudian ada pertunjukan silat. Kemudian kita ada malam kita diselangi dengan bacaan yasin dan tahlil. Dan besok juga ada aktiviti yang menunjukkan keakraban dengan apa juga golongan, apa juga medium daripada mereka bekerja, mereka adalah satu. Jadi pendapat Datuk berkaitan dengan festival haul yang berlangsung pada hari ini. Saya berpendapat supaya festival haul ini akan diadakan seterusnya, bukan saja di sini, malah akan dibawa ke tempat-tempat lain lagi. Kerana ini adalah satu festival yang merapatkan jurang-jurang yang terpisah daripada apa saja kefahaman masing-masing, dan dapat disatukan di dalam satu tempat macam ini. Saya rasa bersyukur dan baik untuk semua, dan teruskan lebih banyak, lebih bagus. Dan saya rasa mungkin lepas ini mungkin adakan pertandingan gasing ke, layang-layang ke, tarik tali ke, untuk riadah, lebih mengeratkan lagi silaturahim di antara sama lain, insya-Allah. Saya rasa perlu teruskan dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain. Satu benda yang harus diteruskan, itu kata Awi. Bagaimana dengan anda? Haul ini bukan terhenti setakat ini. Mungkin ini adalah pintu untuk kita terus bergerak, membawakan cinta dan terima kasih kita lebih-lebih lagi kepada moyang-moyang kita yang telah membawakan mesej cinta ini, sehingga hati kita ini hari ini diberikan satu anugerah, dipilih oleh Allah Ta'ala, sehingga kita mampu bernafas, kita mampu untuk hadir dalam majlis yang penuh dengan barakah ini. Harap kepada anda, tepukan untuk diri sendiri yang hadir pada hari ini. Dan Datuk, ni request Datuk, ni lagu sikit lah Datuk. Kita nak buat lagu. Mungkin Datuk apalah lagu apa, Rashidah Utama. Yang saya suka bab-bab yang depan tu. Janganlah lagu tu boleh buasir kalau tengah duduk-duduk ni. Jangan. Dia kalau nyanyi lagu tu tengah prot kali-kali bahaya. Kita tak ambil chorus lah, kita ambil depan je lah. Macam mana depan dia, bunyi ini hujan, bunyi hujan masuk. Bunyi tapak kaki boleh tak? Bunyi tapak kaki tu boleh. Kita ada mic, kita nak buat. Kita cuba lagu ni. Ini ada salah seorang, kalau Datuk nak kenal, ini adalah Zarif.
dia adalah artis baru yang sekarang ini dengan kumpulan namanya Salik Band. Begitu bukan untuk Salik Band? Tahniah. Dia up sekali, dan Salik Band ni juga telah banyak membuat kita ada beberapa pencipta lagu yang tak pernah dikenali, tetapi sekarang ini telah menetap lagu-lagu. Nanti Datuk akan tengok Salik Band ni, insya-Allah dengan barakah Datuk juga, dengan aura kesenian yang ada pada Datuk, mungkin Salik Band akan bersama saing sama dengan Datuk, insya-Allah. Tepukan sekali lagi. InsyaAllah. Okey. Kita cuba lagu ni sikit ya. Yang ini yang panjang-panjang sebab ni bahaya juga lagu ni. Takut nanti buas je. Tapi kita nyanyi sama-sama boleh? Boleh tak? Oh. Ada cakap ganu dah. Lebah. Kita tengah anu juga dulu. Bukit besar. Bukit depu. Tak ada dah. Habis punah. Okey, kita cuba. Sejati mana kau pergi? Kejap, saya nyanyi dekat Terengganu, dia main gitar kat Kelantan sekarang ni. Jadi saya nak kena cari jalan penyatuan ni. Sejati itu yang kau ucapkan bila janji ku genggam bawah pohon Kamboja yang sekecil kita menanti di mahligai mainan kita bina bersama dari tahap yang rapuh. Usia perangkap kita, remaja kita tinggalkan. Namun aku masih menggenggam janji. Semuanya dia. Tinggalkan angan tinggal bertanya arti sejati. Kenangan itu hanya mainan bagimu. Tinggal bertanya arti sejati.
Sorry. Okey, dah habis dah. Sejati. Terima kasih. Okey, saya rasa okey lah tu. Betul lah tu. This stage is yours. Okey, saya bawa balik stage sekarang. Kepunyaan. Okey. Ya, terima kasih banyak saya. Yalah, insyaAllah kalau diberi keizinan lagi, ada jemputan lagi, kita akan bersama-sama lagi dengan lebih santai, lebih proper, lebih elok kan. Jika diberi keizinan untuk menyanyi, insyaAllah. Okey Datuk, Datuk minta dah hindar lambat dah ni Datuk. Sebabnya saya kena balik ke Kuala Lumpur balik, besok tengah hari saya ada kerja di sana. Jadi saya terpaksa kena melangkah pulang. Jadi selamat, doakan saya selamat sampai di Kuala Lumpur. InsyaAllah Datuk. InsyaAllah. Okeylah last Datuk mungkin kata-kata akhir untuk pendorong atau pembawa semangat, pencetus kepada mereka generasi muda yang ketika ini mungkin Datuk dah pernah susah, Datuk kata daripada muda Datuk bagaimana bekerja dan tak perlu nak cerita panjang, dan ramai di kalangan zaman era Datuk mengenali Datuk. Okey, betul era. Mengenali Datuk. Jadi mungkin ada kata-kata semangat untuk anak-anak muda dan juga semua dan juga diri saya untuk Datuk kongsikan. Pertama sekali untuk anak-anak yang saya anggap macam anak-anak lah ni semua, yang muda-muda, yang tua-tua tu tidaklah kan. Kalau tua-tua tu pun enggak anak naya saya ni. Jauhi diri daripada dadah. Dadah musuh. Kedua, hormati orang tua kita. Kok mana sekalipun, hormat jangan lupa. Sentiasa sematkan dalam diri kita supaya ada rasa hormat di mana-mana kita berada. Orang tua yang lain, orang tua kita juga. Abang yang lain, abang kita juga. Isteri orang, jangan kata isteri kita. Aku bedal kau nanti. Kita hormat. Kita kena perlu pupuk hormat yang tebal dalam diri kita. InsyaAllah, pergilah ke mana langit tujuh sekalipun, kita akan selamat. Itu bukan kata saya, tapi itu kata yang lebih bernas. Ya? Dan usaha jangan lupa. Selalu berusaha. Jangan selalu terasa rendah diri sangat. Oh aku ni susah, oh aku ni tak boleh ni, orang tu senang, kau senang, aku susah. Jangan ada situ. Selalu positifkan diri. Aku boleh. Jika kita tersematkan dalam diri kita yang kita boleh selalu, insyaAllah. Tapi jangan boleh buat benda bukan. Boleh buat benda yang positif, benda yang elok. Kalau rasa boleh menyanyi, nak jadi penyanyi dengan betul. Jangan jadi penyanyi tepi jalan. Kalau rasa diri kita boleh berniaga, buat berniaga yang betul. Belajar tentang perniagaan, belajar tentang nyanyian, belajar tentang apa saja yang nak buat. Fokus, insyaAllah. Saya rasa tak ada apa lagi yang saya nak cakap. Sebab saya sendiri pun masih lagi merangkak, mencari dan mencuba sehingga umur saya sekarang ni yang dah 25 tahun ni. Masih lagi nak mencari, nak mencuba. Bila nak khatam, tiada khatam. Tiada istilah khatam dalam dunia ni. So hidup perlu diteruskan. Apa sekalipun kita tak tahu, belajar sampai kita faham, dan insyaAllah di situ ada kejayaan. Di mana ada kemahuan, di situ ada kejayaan. Baik, terima kasih kata-kata daripada Datuk Awi. Ini bukan kata-kata orang yang pandai cakap saja, tetapi dia berpengalaman daripada umurnya sekarang dah 25 tahun. 25 tahun. Dan dia telah menceritakan tentang 25 pengalaman. tahun dulu. 25 tahun dulu dengan Datuk Awi. Dan terima kasih Datuk, sekali lagi saya terima kasih banyak-banyak, dan saya mewakili pada Festival Majlis Haul semua, Festival Haul Pulau Manis, Tok Pulau Manis. Amat berterima kasih dan terutang budi kepada Datuk kerana sudi hadir ke sini. Terima kasih, saya juga terutang budi kerana sudi menjemput saya jauh daripada Bangladesh untuk bersama-sama. Wow. Ya, terima kasih.